Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Hakim bin Kamal, nombor metrik F1093 dari DET 4A. Penyelia saya adalah Puan Hamidah Hanim binti Abdul Hamid. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang projek saya, Wind Power Model for Educational via IoT. Untuk bab pertama pengenalan, turbin angin adalah sebuah peranti yang menukarkan tenaga kinetik angin kepada tenaga elektrik. Turbin angin menyediakan sumber tenaga yang bersih, tidak mengeluarkan gas rumah hijau. Sistem kuasa elektrik yang sistematik akan memberikan kesan kepada perkembangan pelajar sebagai kumpulan sasaran. Di Politeknik, pelajar akan mempelajari sistem kuasa turbin angin yang terdapat dalam silibus pelajaran DET 30053 Power System. Oleh itu, teknikal ini dilakukan untuk mewujudkan model turbin angin dengan kos yang rendah, dapat memantau parameter yang dihasilkan dan memaparkan melalui aplikasi dan LCD. Jadi seperti yang kita boleh lihat, saya dah sediakan satu gambar dalam slide ini mengenai transmisi dari tenaga angin turbin ini kepada pengguna. Latar belakang kajian. Tujuan utama pembangunan Wind Power Model for Educational via Internet of Things ini yang dipilih adalah untuk meningkatkan keberkesanan dalam sistem pendidikan di kalangan pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik. Jadi pertama sekali kita kena tahu tentang IoT ni. Apa maksud IoT ni? Adalah sebagai contoh, saya ambil iklan dari Daikin. Ada sebuah iklan di mana pengguna tu mampu untuk hidupkan penghawa dingin dia di dalam kereta sewaktu perjalanan pulang sebelum sampai ke rumah lagi, hanya menggunakan telefon bimbit. Jadi itu adalah sebagai contoh Internet of Things. Jadi setiap sesi pembelajaran memerlukan model pelatih bagi menyelesaikan sesi praktikal dan melatih siswa atau siswi mengaplikasikan pengetahuan teori. Selain itu, Wind Power Model for Educational via IoT dibangunkan untuk mengurangkan perbelanjaan kos institusi serta membantu pelajar untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai subjek tersebut. Jadi, Wind Power Model yang saya cadangkan ini mampu untuk menjimatkan kos kerana berdasarkan kajian literature yang saya buat, kebanyakan model Wind Power yang ada di pasaran sangatlah mahal dan tidak memaparkan bacaan secara automatik. Seterusnya, penyataan masalah. Kos untuk pembelian model sistem penyediaan tenaga turbin angin di pasaran sangat tinggi dan boleh menjejaskan institusi dari segi ekonomi. Seterusnya, berdasarkan tinjauan literatur menunjukkan bahawa model pendidikan turbin angin di pasaran tidak dilengkapi dengan sistem yang dapat memantau dan mengukur nilai arus, voltan dan kelajuan angin yang dihasilkan melalui aplikasi Wind Power Model for Education via IoT. Seperti yang saya cakapkan sebelum ni, di mana kebanyakan model yang ada di pasaran dia tidak memaparkan secara automatik nilai arus, voltan ataupun kelajuan angin yang dihasilkan. Pembacaan nilai parameter dan pengukuran secara automatik akan dibuat oleh Wind Power Model for Educational via IoT ini sebelum memaparkan parameter pada paparan LCD. Ini juga mengelakkan kesalahan pengiraan jika dilakukan oleh pelajar. Jadi melalui model yang saya cadangkan ini, Wind Power Model for Educational via IoT ini mampu untuk mengurangkan risiko human error. Objektif utama adalah bertujuan untuk membangunkan sebuah model prototipe yang memantau parameter keluaran yang dihasilkan dari Wind Power Model for Educational via IoT. Jadi membangunkan prototipe bagi mengukur arus, voltan dan kelajuan motor. Jadi melalui cadangan prototipe ini mampu untuk mengukur arus, voltan dan kelajuan motor. Seterusnya, melaksanakan model yang mampu memaparkan jumlah keluaran bagi arus, voltan dan kelajuan motor pada LCD dan aplikasi MQTT. Jadi jika pelajar politeknik melakukan amali, jadi mereka lebih mudah untuk mengambil ukuran arus, voltan maupun kelajuan motor kerana dipaparkan pada LCD dan juga melalui aplikasi MQTT. Seterusnya,
skop dan kepentingan kajian. Skop bagi kajian ini adalah pembangunan model ini untuk memfokuskan proses penambahbaikan prototipe model tubing angin dengan menggunakan sensor seperti INA 219, LM393 dan microcontroller ESP32 yang secara khusus mengukur voltan, arus dan kuasa yang dihasilkan sebelum dipaparkan di LCD dan aplikasi. Kepentingan kajian, pelajar dapat menggunakan model tenaga angin ini bagi menjalankan kerja-kerja amali. Meningkatkan kefahaman pelajar mengenai asas sistem proses tubing angin. Seterusnya. Bab 2, kajian literatur. Kajian pertama menunjukkan menurut Abdul Ghaffar Al-Mubarak dan penulis-penulis lain dalam artikel Design of Arduino-based Small Wind Power Generation System, mereka menggunakan komponen-komponen seperti generator 0 hingga 120 volt per DC, 550 mA, dan mereka juga menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560, sensor arus MAX 471, sensor RPM dan anemometer. Jadi perbandingan yang saya dapat lakukan pada kajian literatur yang pertama ini dengan cadangan prototipe saya adalah pada bahagian generator kami hanya menggunakan 0 hingga ke 12 volt DC sahaja sebagai generator. Keduanya microcontroller yang digunakan adalah berbeza dengan kami kerana microcontroller Arduino Mega adalah digunakan oleh penulis, manakala untuk prototipe saya adalah menggunakan ESP32. Begitu juga dengan sensor arus. Sensor arus yang digunakan oleh penulis adalah MAX 471, manakala sensor arus yang digunakan oleh yang bakal digunakan pada prototipe saya adalah sensor NA 219. Kajian literatur kedua, menurut kajian S. Prakash dan SP Vijayaragan dalam artikel Wireless Wind Turbine Monitoring Using Arduino. Jadi penulis menggunakan sensor getaran, sensor arus, sensor voltan, sensor kelajuan. Jadi perbandingan yang boleh saya lakukan di sini adalah sensor getaran yang digunakan oleh penulis tidak digunakan pada prototipe saya kerana sensor getaran ini adalah tidak berkeperluan bagi prototipe saya. Kemudian yang keduanya, sensor ini disambungkan ke Arduino. Jadi penulis juga menggunakan microcontroller Arduino, manakala untuk kajian saya hanyalah menggunakan microcontroller ESP32. Kajian literatur ketiga, menurut Natalina Dalmani dan penulis lain dalam artikel Design of Energy Monitoring System for Small Scale Wind Turbine Application. Penulis menggunakan micro SD sebagai tempat simpanan hasil pengukuran parameter, manakala bagi prototipe yang saya lakukan saya tidak menggunakan micro SD kerana semua data-data disimpan pada aplikasi MQTT. Kajian komponen utama. Komponen utama yang saya gunakan bagi prototipe saya adalah microcontroller ESP32. Mikro pengawal ESP32 adalah sebuah rangkaian sistem kuasa didatangkan dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi dengan menggunakan microcontroller ESP32 ni, saya dapat jimatkan kos kerana dia ada sistem, dia telah built-in sistem Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi saya tak perlu beli asing lah untuk Bluetooth dan Wi-Fi. Saiz juga lebih kecil, walaupun harga dia sedikit mahal jika dibandingkan dengan Arduino. Seterusnya sensor yang pertama, sensor INA 219. Sensor INA 219 dapat melakukan pemantauan keluaran kuasa, voltan dan arus. Sensor ini akan menghantar data protokol I2C serta mempunyai 12 bit. Jadi sensor ini, saya pilih sensor ini adalah kerana ianya menjimatkan kos juga, kerana di mana sensor ini mampu untuk mengukur 3 parameter sekaligus.
iaitu parameter kuasa, voltan dan arus. Jadi ini adalah sangat menjimatkan kos. Sensor LM393. Sensor ini untuk mengukur kelajuan motor. Modul LM393 pada dasarnya adalah sensor cahaya inframerah yang disatukan dengan IC. Ini adalah satu gabungan infrared dengan pada board IC lah untuk mengukur parameter kelajuan motor. Seterusnya I2C Liquid Crystal Display LCD. LCD adalah satu sistem paparan maklumat pada skrin menggunakan kristal cair. Singkatan untuk LCD merujuk kepada Liquid Crystal Display. Ini adalah display biasa yang saya gunakan bagi prototipe saya. Seterusnya, generator DC motor 12 hingga 24 volt. Motor DC menukar tenaga elektrik menjadi tenaga mekanikal. Terdiri daripada stator dan rotor. Motor DC pada mulanya memerlukan pergerakan yang besar, daya kilas ataupun torque, dan tidak memerlukan kawalan kelajuan putaran. Kelajuan putaran motor kemudian akan dikawal oleh medan magnet. Jadi generator ni hanya memerlukan daya kilas pada awal sahaja, kemudian dia mampu untuk dikawal sendiri oleh medan magnet. Bab 3, metodologi dan bahan. Ini adalah raja blok saya, blok diagram. Pada peringkat awal, bekalan kuasa akan masuk ke sensor LM393, di mana LM393 itu adalah sensor bagi mengukur kelajuan motor. Keluaran voltan dan arus yang dihasilkan akan masuk ke sensor INA 219. Semua sensor disambungkan kepada ESP32. Output kedua-dua sensor akan dipaparkan pada LCD dan aplikasi. Ini adalah sambungan daripada microcontroller ESP32 kepada sensor sensor INA 219, sensor LM393 dan juga kepada paparan LCD. Ini adalah lintas skematik yang saya buat oleh kerana pada aplikasi software Proteus, library dia saya tak dapat jumpa sensor LM393, jadi saya menggunakan J-block. Saya menggunakan T-block 13 untuk menggantikan sensor LM393. Seterusnya, catat alih kajian. Catat alih kajian bermula dari generator wind turbine itu sendiri, kemudian masuk ke LM393 dan INA219 sensor, kemudian terus dipindahkan kepada microcontroller ESP32 jika ya output ataupun keluaran display current, voltage and speed. Jika ya, ianya akan memaparkan bacaan parameter current, voltage dan kelajuan. Jika tidak, ianya akan kembali kepada generator. Ini adalah jadual anggaran kos. Keseluruhan kos adalah dianggarkan RM95.80. Tanggungjawab sosial kejuruteraan. Tanggungjawab sosial dalam bidang kejuruteraan yang terlibat sepanjang projek ini adalah tentang penggunaan jenis komponen yang diminimumkan kerana sensor yang digunakan dalam model ini adalah sensor INA 219 yang dapat mengukur voltan dan arus secara serentak. Di samping itu, microcontroller ESP32 yang mempunyai sistem sedia terbina Wi-Fi ataupun built-in Wi-Fi dan Bluetooth juga digunakan dalam model ini untuk menurunkan kos. Projek ini juga dapat meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar mengenai sumber tenaga elektrik yang dihasilkan dari sumber yang boleh diperbarui, renewable energy, dan menarik minat pelajar terhadap sistem dan teknologi IoT. Rumusan WePower Model for Educational IoT merupakan satu sistem penjenayaan elektrik dengan menggunakan sistem digital melalui beberapa komponen elektrik dan elektronik. Misi kajian ini akan dapat memantau keluaran dan memaparkan nilai pada paparan LCD dan aplikasi. Kajian ini turut dibina agar dapat membantu pelajar dan pensyarah dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran serta dapat menjimatkan masa dan kos institusi. Ini adalah rujukan yang saya dapat dari jurnal dari laman web. Sekian, terima kasih.
Seterusnya saya akan bentangkan projek satu, mini projek. Jadi ini adalah mini projek power supply relay. Pada awalnya proses pertama adalah melakar litar, melukis litar skematik, menggambarkan kedudukan komponen, menyusun atur litar PCB, mengenal pasti dan membetulkan sebarang kesalahan pada susunan PCB, kemudian cetak susunan atur PCB ini di atas kertas minyak yang berukuran A4 dan memeriksa cetakan tersebut supaya tidak sebarang kesalahan pada cetakan. Litar PCB, output, export grafik, export Adobe PDF file. Ini adalah cara untuk menukarkan litar PCB ini sebelum mencetaknya ke atas kertas minyak. Penyediaan papan PCB, memotong papan PCB. Menentukan saiz papan PCB untuk dipotong sebelum memotong menggunakan pemotong mini PCB. Letakkan papan PCB atas meja mesin pemotong. Jadi penyediaan papan PCB ini kami sempat lakukan di bengkel Politeknik. Terusnya selepas memotong papan PCB mengikut ukuran, proses sinaran ultraviolet. Proses ini untuk sebelum melakukan proses ini, dekatkan bahagian atas kertas tracing pada PCB. Letakkan papan PCB pada mesin ultraviolet. Tetapkan masa mesin sinaran UV sebanyak 120 saat. Kemudian sinaran UV akan membacakan cahaya pada papan PCB, bahagian yang tidak terkena cahaya akan untuk hitam. Jadi kita perlu setkan 120 saat bagi proses sinaran ultraviolet ini, dan pastikan selepas itu kita tak dedahkan litar pada cahaya luar. Jadi lepas proses ultraviolet itu, kita harus melakukan proses develop. Proses develop ni pada mulanya perlu masukkan 500 ml air dan bahan dan masukkan bahan kimia 25 gram sodium metasilikate ke dalam bekas. Jadi kita perlu campurkan dua bahan ini, kemudian rendamkan kita punya papan litar tu. Jadi proses ini akan mengakis bahagian solder mask ataupun present C-tiles yang terdedah kepada sinaran ultraviolet dalam proses sebelum ini. Jadi di sini kita dapat lihat proses yang pertama, kedua adalah gagal kerana kami rendam terlalu lama. Yang ketiga, alhamdulillah jadi, dan litar pun okey. Terusnya proses etching. Selepas proses develop tadi, kita menggunakan proses ini untuk menyingkirkan lapisan kuprum. Bahan kimia ferric chloride digunakan untuk menghasilkan etchant liquid yang bersifat menghakis. Jadi dia akan hakiskan copper layer yang ada pada papan PCB kita. Proses ini mengambil masa selama 3 hingga 5 minit. Jadi untuk mengendalikan mesin ini, pelajar perlu menggunakan PPE ataupun personal protective equipment seperti apron dan sarung tangan, kerana bahan yang digunakan adalah sangat menghakis. Jadi cara-cara dia, masukkan papan ke dalam mesin dengan menghadapkan bahagian kuprum pada rotary spray etching mesin yang mengandungi larutan asid ferric. Jadi kita menggunakan mesin rotary spray etching mesin ya. Tetapkan jangka masa selama 4 minit pada suhu 40 darjah Celsius dan tekan butang start. Setelah siap, bilas PCB di ruang bilas. Tukar kedudukan PCB agar kesemua kawasan kuprum yang tidak diperlukan terhakis. Jadi pertama kita kena letak bahagian depan, kemudian setelah selesai 4 minit pada suhu 40 darjah, kita tukar pula
pada bahagian belakang, sama juga 94 mili pada suhu 40 darjah Celsius. Seterusnya proses meneguk. Proses ini menggunakan PCB mini drill untuk membuat lubang kaki komponen pada papan PCB. Saiz mata drill yang digunakan ialah 0.3 mm hingga 1.0 mm bergantung kepada kaki komponen tersebut. Kalau komponen relay, kalau lubang untuk kita buat lubang pada kaki komponen relay, jadi kita perlukan mata drill yang lebih besar dibandingkan dengan komponen-komponen yang lain. Jadi ni kami sempat buat sendiri dan juga kami buat di bengkel. Mengenai plastik komponen, jadi komponen-komponen ini perlu ada sebelum kita melakukan proses seterusnya. Proses pematerian. Sederhana ataupun pematerian ialah proses memateri komponen untuk dicantumkan pada letak PCB. Peralatan yang diperlukan ialah solder, solder paste, soldering iron dan stand. Pastikan cantuman komponen yang dibuat kemas dan tegur untuk mengelakkan komponen mudah tertanggal. Elakkan memateri kaki komponen terlalu lama kerana suhu yang terlalu panas boleh merosakkan komponen. Jadi proses pematerian ini kami lakukan di rumah. Jadi untuk mengelakkan sebarang kerosakan kepada komponen, kami proses pematerian ini perlu dilakukan dengan berhati-hati. Seterusnya proses pengujian. Pengujian papan PCB ini menggunakan tekanan kuasa 240 volt, maka transformer step down perlu digunakan bagi mengubah kadar voltan dari 240 volt kepada 12 volt. Kemudian wayar live ataupun wayar hidup dan neutral disambungkan pada J blok 12 di bahagian memasukkan litar. Kemudian litar PCB berfungsi dengan baik apabila bekalan kuasa dibekalkan. Setiap LED menyala menunjukkan litar siap dan bercahaya. Jadi proses pengujian ini kami lakukan sendiri. Kami menggunakan transformer step down kerana kami menggunakan plug biasa, soket plug biasa 240 volt 15 amp. Jadi kami perlu step down dia untuk samakan voltan yang untuk kemasukan voltan supaya komponen tidak rosak ataupun terbakar. Ini adalah litar PCB secara keseluruhannya. Pandangan atas litar dan pandangan bawah litar. Sekian, terima kasih.